Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ikutan yang baik bagi mereka yang mengharap akan Allah dan mengharap pada hari akhirat dan banyak menyebut akan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin semua, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan segala limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga kita dapat lagi bertemu pada hari Jumaat. Tetapi hari Jumaat ni hari Jumaat di bulan Rabiul Awal, juga dikenali dengan Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya, yakni cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana masyhur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperanakkan baginda pada 12 Rabiul Awal, ataupun di atas khilaf yang lain ada yang menyebut 9 Rabiul Awal, dan bagai-bagai lagi khilaf ulama yang menyebut tentang tarikh kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada masalah tentang khilaf tarikh tanggal bilakah Nabi kita dilahirkan, tetapi yang terpentingnya ialah kita wajib untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, dan segala kelebihan yang Allah Taala kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikurniakan kepada nabi-nabi yang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Wajib di atas kitanya percaya bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluk alal itlaq, sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik kejadian yang diciptakan oleh Allah secara itlaq, ai bila qaidin, yakni tanpa dikait dengan apa sahaja makhluk yang lain. Maka Nabi kita lah yang nombor satu sekali, terlebih mulia dan terlebih afdal daripada segala makhluk-makhluk yang lain. Bahkan alam ini, termasuk kita-kita anak cucu-cucu Adam, tidak Allah Ta'ala jadikan melainkan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beberapa hadis-hadis yang menunjukkan di atas bahawasanya kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diciptakan Nabi sebagai manusia, dan setelah Nabi menjadi Nabi, dan nanti pada hari akhirat pula. Jelas terbukti bahawasanya Nabi kita ialah
satu-satunya Nabi yang tidak menolak permintaan umat supaya memberi syafaat di antara umat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang panjang di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ketika mana manusia dihasyarkan di padang mahsyar, maka mahkamah Allah Ta'ala tidak dibuka, sehingga Allah Ta'ala ilhamkan kepada ru'asa'in nas, ketua-ketua manusia, supaya berjumpa dengan Nabi-Nabi, kerana tidak mungkin boleh direct dengan Allah Ta'ala melainkan adanya Nabi. Pendek ceritanya, jumpa dengan Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Nah, wahai Adam, engkau ialah bapa manusia. Wa nahnu abna'uka ya Adam, dan kami ni ialah anak-anak cucu-cucu kamu wahai Adam. Isfa' lana ila rabbik, syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Adam. Maka Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi mana pun, semua mengatakan nafsi, nafsi. Hari ini masing-masing tidak boleh nak bercara tentang orang lain. Idhabu ila ghairi, pergi cari Nabi lain lah. Nah, hari ini tak boleh, aku sendiri tak berani nak akak muka nak minta dengan Allah Ta'ala. Itu para Nabi yang lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terakhirnya manusia berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Apabila umat manusia ni minta dengan Nabi, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah, syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjawab permintaan umat, ana laha, akulah ahlinya pada mensyafaatkan. Nah, akulah ahlinya. Nah, lalu Nabi kita pergi bersujud di bawah Arsyur Rahman, memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang tidak pernah dipuji oleh mana-mana makhluk Allah. Lalu Allah Ta'ala firman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasal, minta apa yang kamu nak minta, tu'ta, nescaya aku akan berikan, wasfa', dan syafaatlah kepada siapa yang kamu nak syafaat, tu syafaat, pasti aku perkenankan syafaat tersebut. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat muka daripada sujud, ummati ya Rabbi, umatku wahai Tuhanku. Nah, maka hadis tu panjang, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Boleh kita rujuk balik, iaitu tentang syafa'atul uzma, yang menjadi tafsiran bagi ayat Quran, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti asa, kalau selain daripada khabar Allah, khabar Rasul, litaraji dia panggil, mudah-mudahan, yang ini diharapkan. Tetapi bila daripada Allah Subhanahu wa taala, asa itu tidak lagi litaraji, tapi litahaqquqil waqi', dia panggil pasti. Asa an yab'athaka rabbuka, pasti bahawa membangkitlah akan dikau oleh Tuhan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmudah, pada maqam yang terpuji. Apa maqam yang terpuji? Iaitu syafa'atul uzmah, syafaat yang teragung, syafaat yang terhebat, terbesar, yang mana tidak ada satu syafaat pun sebelum daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah kita mengharapkan syafaat. Maka nak mengharap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti kita kena ikut Nabi. Nak ikut Nabi bagaimana kalau kita tidak kenal Nabi? Nah, maka nak mengikut Nabi mesti terima Nabi. Ini beriman, tasdiqu fil qalbi,
Tasdik di dalam hati, terima di dalam hati. Ini tasdik, tasdiqu bin nabi, tasdik terima dengan Nabi SAW. Wa tasdiqu bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terima apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ulima minad dini bid darurah, apa yang diketahui daripada hukum hakam agama dengan secara darurah, itu dia panggil iman. Maka tidak boleh tasdik, melainkan mesti daripada ma'rifah, kena kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'rifatu ammah sebagaimana yang kita belajar di dalam ilmu akidah, ini sekurang-kurang mengenal Nabi yang melepaskan ke fardu ainan, tahu kata 4 sifat yang wajib bagi Nabi, 4 sifat yang tentu tidak atas Nabi dan para Nabi yang lainnya, dan 1 sifat yang harus pada Nabi, 4 sifat yang mesti bagi Nabi dan para Nabi yang lain, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu Nabi kita dan Nabi-Nabi yang lain tidak pernah khabarnya bohong. Pasti mutabaqatu khabarihim lil waqi'i, mesti muafakat segala apa yang diceritakan oleh Nabi dengan realiti yang berlaku. Kalau kita syok, iyo kau hadis Nabi ni, iyo kau cerita Nabi ni, betul kau berlaku, kufur selalu dah. Mesti kena yakin, kena bulat 100%, jazam, putus. Nabi kata akhir zaman ni begini begitu alamatnya, wajib kita kena yakin. Tak boleh kita iya ke, ada iya ke, dia panggil syok mutlaqut taraddud atau zon atau waham. Itu semua tu tidak dikatakan iman, bahkan kufur, takzib, dia panggil mendustakan Nabi. Maka wajib kita kena yakin bahawasanya Nabi-Nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersifat dengan siddiq, bersifat dengan benar. Apa makna benar? Iaitu mutabaqatu khabarihi lil waqi'i, muafakat segala cerita daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan realiti yang berlaku. Bahkan memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digezet dalam Quran, mana ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita tidak bertutur dengan hawa nafsunya, tapi apa yang dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka tentu tidak dusta para nabi, para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka balik kita umat pun berusaha untuk bercakap dengan cakapan yang benar, kerana meniru Nabi. Jadi kalau seorang tu kata percaya ke Nabi, Nabi bercakap benar, tapi dia tu banyak berdusta, berarti belum sempurna dia dalam mutaba'ah lil rasul, belum sempurna dia dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi ni bukan berserban, berjanggut, berjubah, tu sunnah jibiliyah dia panggil, sunnah juga, tapi jibiliyah, iaitu sunnah bahasa tabi'iyah. Kerana Nabi kita orang Arab, maka pakaian orang Arab tu gamis, jubah, serban. Maka Nabi kita berpakaian seperti pakaian orang Arab, sebab Nabi kita orang Arab. Maka kita pun pakai jubah juga, pakai serban juga, kerana nak ikut Nabi. Dapat pahala sebab nak ikut Nabi. Tapi bukan itu sunnah yang dimaksudkan. Kerana Abu Lahab, Abu Jahal pun pakai serban juga. Abu Lahab, Abu Jahal tak pakai seluajing, tak pakai kod necktie ke, tak pakai. Abu Lahab, Abu Jahal pakai jubah, pakai serban. Hebat lagi belik pas tekok ni jubah, serban dia imamah. Serban tu bukan bahasa Arab, serban tu bahasa apa, bahasa Urdu apa, ia bahasa Arabnya imamah. Jadi hak tu sunnah jibiliyah.
Kalau berserban, berjanggut, berjubah, tapi lidahnya bercakap bohong, mukanya keruh, masam, maka tak ada beza jubah serban dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, berjubah juga, berserban juga, tapi mukanya bengih, mukanya keruh. Nah, maka kita orang nak berjubah berserban, pastikan jubah serban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Yakni wajah kita ikut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Senyum. Nah, beri salam, berakhlak dengan akhlakul karimah. Karena Nabi diutuskan bukan hanya untuk mengajar akhlakul karimah, bahkan untuk menyempurnakan. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk melengkap, menyempurnakan akhlak, bukan mengajar akhlak yang terpuji saja, bahkan menyempurnakan. Nah, berarti Nabi kita tu insan yang kamil, yang sempurna. Bagaimana Nabi kita nak menyempurna kalau dia tidak sempurna? Nah, maka karena itu dikenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insanun kamil. Nah, insanul kamil artinya manusia yang sempurna. Kita tidak ada yang sempurna. Nah, karena kita ni manusia biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat, tetapi manusia yang luar biasa. Itu ramai orang yang salah faham. Salah faham dengan ayat Quran. Allah Ta'ala firman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarum mislukum." Hanya saja aku ialah manusia, mislukum, seperti kamu. Maka dalam fahaman dia, oh Nabi seperti dia, seperti saya, sama supaya saya juga makan minum, nah, berak kecing, tidur bangun, nah, kerja buat, kedebar air, tak ada duit ke apa, sama ke? Tak. Inni lastu kahayatikum. Dalam hadis yang lain Nabi kata, sesungguhnya aku ni tidak sama seperti hayahnya kamu. Patuh ayat Quran kata, inni ana basyarum mislukum, innama ana basyarum mislukum. Hanya saja aku sesungguhnya ialah manusia seperti kamu. Yakni manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan Tuhan. Itu. Bimbang-bimbang takut orang kata Nabi Muhammad ni Tuhan. Itu salah tu. Nah, sebagaimana agama-agama lain, agama seumpama Kristian ke apa semua, ada mereka mengiktikadkan Nabi mereka tu Tuhan, ataupun salah satu daripada Tuhan, ataupun sifat Tuhan yang tercabut daripada zat Tuhan. Macam-macam lah ajaran sesat tu. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak, bukan Tuhan, bukan malaikat, tetapi manusia. Nah, adakah manusia biasa seperti kita? Tidak. Nah, bagaimana boleh kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa seperti kita? Nah, banyak hadis-hadis yang menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti manusia biasa. Nah, buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam peperangan Khandaq, sahabat-sahabat yang kuat-kuat, gagah-gagah nak pecah tanah, nak buat gali parit untuk peperangan Khandaq, nak peperangan Ahzab. Yang gagah-gagah tu oleh kerana tak makan sehari kedua hari tak makan, tidak mampu untuk memecahkan orang panggil tanah, tak mampu. Nah, pergi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tak larat ni nak pecah tanah. Lalu Rasulullah, nah, ambil, kalau kita kata cok cakur lah, nah, nak pecah tanah tu, sahabat terlihat di perut Rasulullah tu diikat batu menahan lapar. Bermakna Rasulullah bukan sehari lapar, bukan 2 hari, lebih daripada 3 hari dah lapar. Nah, ikat batu di perut, sekali dihunjam pecah batu, hak tidak mampu dipecahkan oleh sahabat-sahabat. Nah, ini menunjuk kata kekuatan Rasulullah bukan seperti
manusia biasa. Itu bukan seperti manusia biasa. Maka kerana tu ada perkara-perkara khususiyah, perkara-perkara yang dikhususkan, yang dikhusus ketentuan hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh pada orang lain. Kerana Nabi Muhammad bukan manusia biasa, tidak. Kita tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan ajnabiyah. Maka Nabi khususiyah bagi dia, boleh berdua-duaan dengan perempuan ajnabiyah, boleh, tak ada masalah. Rasulullah naik kuda, Rasulullah tengok perempuan, mari duduk atas belakang, duduk gendong atas belakang, boleh. Kita tak boleh naik motor, tengok perempuan duduk menunggu, mari nak bonceng sekali, tak boleh, haram. Rasulullah boleh tu, khususiyah. Hanya Rasulullah dengan perempuan ada dalam rumah, bukan isteri dia, ajnabiyah, harus bagi Rasulullah, khususiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita manusia biasa boleh gitu? Tak boleh. Ada selalu syaitan. Pada Rasulullah tak ada syaitan ke? Sahabat tanya, ya Rasulullah, pada dirimu tak ada syaitan? Ada, tetapi sudah dibelenggu. Kita syaitan dibelenggu. Dak duduk atas belakang dulu, dak pun kita dah jadi syaitan. Syaitan letak jawatan jadi syaitan. Teruk pada syaitan lagi kita boleh jadi. Jadi jangan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita. Muhammadun bashar, ya Nabi Muhammad tu manusia, ya manusia. Tapi la kal bashari, tidak seperti manusia biasa. Bal bainal yaquti wal hajar, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak dibandingkan ialah seperti batu permata intan berlian, yakut. Dan manusia seperti kita ni ialah batu-batu kota, batu-batu biasa saja. Selori itu berapa ratus je baru. Intan berlian biji kecil itu juta-juta. Itu bandingannya mutu harga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lagi kita mari dalam pemikiran kita, dalam cakapan kita, Nabi Muhammad manusia biasa. Jangan. Ini cakapan orang yang tidak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semayang tahajud setiap malam, tidak pernah tinggal. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW kemaksumannya digezek di dalam Al-Quran. Para Nabi yang lain maksum, ya maksum, ismah, amanah, yakni tidak mengerjakan perkara yang dicegah oleh Allah, sama ada perkara itu haram atau makruh, hatta khilaful aula sekalipun. Tetapi kemaksuman, keismatan, keamanahannya para nabi yang lain tidak diwartakan di dalam kitab-kitab suci. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksumnya diwarta di dalam Al-Quran. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Tetapi setiap malam bangun semaya hatta tatafattarat, hatta tatawarramat qadamah, sehingga pecah, bengkak tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kita. Sama, pecah tak tapak kaki kita? Pecah juga, cari duit banyak. Ni hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Bekak juga bukan tapak kaki, mata kita tidur kuat. Sejuk-sejuk gini, ya Allah, sedapnya tidur. Pas sama dengan Nabi? Tak sama. Aisyah kata, ya Rasulullah, siapa begini sekali mu ibadat malam sampai pecah bekak tapak kaki, tidakkah mu maksum dah? Mu telah disiapkan oleh Allah. Kalau ada dosa yang dulu yang lagi akan siap Tuhan hapus habis dah. Yaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah kata, apakah tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu tidak akan mampu kita menyaingi, mengatasi, apatah lagi nak bersama pun tak akan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disuruh kita ikut mutaba'ah li Rasul. Kenapa? Karena di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tauladan ikutan yang baik. Bermakna kalau kita nak baik dunia dan baik akhirat,
maka tidak ada orang lain yang boleh kita buat idola atau contoh atau tiru selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi dengan para sahabatnya bergaul, bagaimana Nabi dengan orang bukan Islam, bagaimana Nabi dalam memerintah negara, bagaimana Nabi lengkap. Nah, bagaimana Nabi dengan fuqara wal masakin, bagaimana Nabi bila jadi kaya. Nabi pernah orang bagi hadiah, Nabi tak terima zakat, tak terima orang panggil sedekah dengan makna zakat. Sebab tu orang panggil bukan kelakuan raja-raja. Kelakuan raja-raja ni sya'nul muluk. Kelakuan raja-raja ni terima hadiah. Maka satu harinya pernah Nabi tu dihadiahkan 100 ekor unta merah. 100 ekor unta merah. Seekor unta merah ni sebuah Ferrari. Maknanya 100 buah Ferrari lah kita. Ferrari, Lamborghini, gapo ya belaka tu. Rasulullah buat balik duk jalan cak jalan bawa unta merah 100 ekor buat balik. Dalam perjalanan satu orang Yahudi tegur Nabi, Muhammad, ya Rasulullah lah kalau kita kak. Tapi orang Yahudi gitulah, dia tak ikut, dia tak akui Nabi Muhammad tu Rasulullah. Walaupun ahlul kitab ni kenal Nabi seperti kenal anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Kenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi kama ya'rifuna abna'ahu, seperti mereka kenal anak-anak mereka. Anak kita tak kenal. Takkan kita atas tadika tu buat balik anak orang lain dia ambil. Kita cakap kenal anak kita, kenal benar lah maknanya, kenal sungguh lah. Tapi dia terima tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah? Tak terima. Maka sebab tu ma'rifah tanpa ada inqiyad, tanpa ada terima, tasdik, setuju dalam hati, itu tidak dihukumkan mukmin. Tidak dihukumkan iman, bahkan kufur. Bahkan lebih teruk lagi sebab dia tahu tapi dia ingkar. Kalau orang ingkar dengan sebab memang tak tahu sejak dia awal, tu tahal lagi. Sebab tu ahlul kitab ni berat lagi. Kekufuran dia tu bersangatan lagi. Sebab dia kenal tapi dia ingkar. Berbanding orang yang tak kenal, dia ingkar, tahal lagi. Tetapi tak ada orang terima dengan tak kenal. Itu dusta. Saya terima, saya setuju, saya menyaksi, saya tahu tak? Tak tahu apa. Berat tu. Tu jahil dia panggil. Jahil merakat dia panggil sini. Maka orang Yahudi, Muhammad, utus apa banyak-banyak 100 ekor? Kalau kita hak saya lah ni orang hadiah. Kita gitu. Dak Rasulullah. Ni, utus 100 ekor ni, hak mu ambil. Tu hak mu ambil. Kata Yahudi tu, istihza muat istihza apa muat menganjing kau mana memperolok-olok aku kau ambil sungguh kan menganga kan dak kamu sungguh ambil tu ajwadun nas, semurah-murah sepemurah-murah manusia tak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kita payah nak tiru lagu tu. Paling kurang ada sifat tidak bakhil pun cukup dah. Tidak bakhil mana? Tabur masjid lalu pun biarlah, RM1 pun RM1 lah. Latih supaya kita ni tidak menyayang kepada harta dunia. Nak buat jadi sepupu Nabi Muhammad gitu susah, payah. Tapi paling kurang kita ikut mana Rasulullah tidak bersifat dengan bakhil. Walaupun kita tidak pemurah, tapi kita tak usah bakhil. Kita nak ikut murah hati walaupun tidak murah. Tidak murah. Itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita nak cerita tentang kelebihan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya, menghargainya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada manusia. Rasulullah bangun apabila jenazah Yahudi lalu di depan.
Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah orang Yahudi tu meninggal dunia tu, mati tu orang Yahudi, bukan orang Islam, pasal apa kita kena bangun? Rasul kata, bukankah orang Yahudi juga manusia? Tengok, ini ajaran Nabi SAW mengajar tentang kemanusiaan. Banyak sangatlah. Nah, kalau kita nak cerita sesuatu banyak sangat. Maka kerana tu alam ini tidak diciptakan melainkan kerana Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang duk kata Nur Muhammad hadis maudhu', ayalah betul sungguh. Nah, banyak alim ulama yang berpegang dengan awal makhluk ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nur Nabi Muhammad ni makhluk yang pertama bukan daripada usulul aqaid, bukan teras di dalam akidah. Kita kena ingat gitu. Nah, bukan teras di dalam akidah. Masih di dalam dairatul ikhtilaf, masih di dalam daerah perselisihan pendapat alim ulama. Ada ulama yang berpegang air makhluk yang pertama, ada yang berpegang arash, ada yang berpegang qalam, luh mahfuz dan sebagainya, banyak. Dan ada ramai juga ulama yang berpegang dengan nur Nabi Muhammad SAW. Maka lagu mana ni Ustaz? Betul ke nur Nabi Muhammad ni makhluk yang pertama? Wallahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui. Tetapi itu bukan isu teras akidah. Dalilnya tidak akan ditanya dalam kubur atau di padang mahsyar, apakah makhluk pertama dijadi? Tak ada. Soalan itu tak ada. Yang ada dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man hadzal rajulu. Siapa laki-laki ini? Didatangkan suratul Muhammad. Gambaran Nabi Muhammad tu ditunjuk di hadapan kita di dalam alam barzakh. Lalu tanya, siapa laki-laki ni? Dia kata kalau tak mengaji syama'il sudah, tak mengaji syama'il Muhammadiyah, syama'ilur Rasul. Iya, tak kenal kan akhir bau nak kata situ. Itu teras akidah. Adapun apa makhluk pertama, itu bukan. Maka ulama yang berpegang dengan nur Nabi Muhammad SAW ni makhluk yang pertama, mereka bukanlah berpegang dengan hadis maudhu' yang didakwa ada di dalam Musannaf Abdul Razak. Hadisnya daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia tanya Nabi, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Hei Rasulullah, khabarkan kepada aku makhluk yang pertama diciptakan sebelum sesuatu dijadikan oleh Allah. Lalu dijawab oleh nabinya dalam hadis maudhu' tersebut. Imam Suyuti kata hadis tersebut ghairu sabit, tidak sabit daripada Nabi. La aslalah, maudhu'. Hampir ijma' muhaddisin mengatakan hadis itu maudhu'. Lalu Nabi jawab, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir wa minhu khuliqal asya'. Awal-awal makhluk dijadikan oleh Allah ialah nur Nabi engkau wahai Jabir. Dan dari kerananya lah dijadikan segala sesuatu. Itu bukan daripadanya, dari kerana min tu min li ta'lil dia panggil. Ini pun banyak orang silap. Dia kata, daripada nur Nabi dijadi, jadi kita ni pun nur juga. Lembu, kubah, ayam, itik, gajah, rimah, khinzir, babi pun nur Muhammad juga. Hai, salah tu. Ada orang faham kata tu? Dia tak faham. Min tu min li ta'lil dia panggil. Wa minhu khuliqal asya'. Kenapa disokong dengan hadis-hadis yang sahih? Hadis yang panjang, antara lain yang diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi fi Dalailin Nubuwah dan Imamul Hakim dalam Mustadrak Sahihaini. Hadis tu panjang. Allah Ta'ala jawab kepada Adam, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Iaitu kerana Nabi Muhammad tu ialah makhluk yang paling aku cintai. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Sesungguhnya Nabi Muhammad tu ialah sekasih-kasih makhluk yang aku kasih sekali. Wa izza'altani bihaqqihi qad ghafartu laka. Kerana mu minta kepada aku dengan haknya, hak Nabi Muhammad, maka benar aku telah pun ampun kesalahan kamu. Walaula Muhammadun, kalau tidak kerana Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam, tidak aku buat engkau wahai Adam.
Itu satu hadis dalam Ilun Nubuwah Imamul Baihaqi dan Mustadrak Sahihain. Ada satu lagi hadis Ibnu Asakir kata, hadis Ibnu Asakir Salman Al-Farisi. Hadis tu panjang juga, tetapi hadis Qudsi dia panggil. Faqala inna rabbaka yaqulu, kata Jibril, sesungguhnya Tuhan engkau berfirman, in kuntu takhaztu Ibrahim khalila, kalau sudah aku ambilkan Ibrahim tu sebagai teman rapatku, faqad takhaztuka habiba, maka sesungguhnya benar-benar telah mengambillah olehku akan engkau hai Nabi Muhammad sebagai kekasihku. Wa ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka, tidak aku buat satu makhluk yang terlebih mulia di sisi aku melainkan engkau, tak ada, munglah hak paling mulia. Walaqad khalaqtud dunya wa ahlaha, dan sesungguhnya aku buat bumi dan penduduk bumi ni liu'arrifahum karamataka wa manzilataka indi, supaya penduduk dunia ni kenal kemuliaan engkau dan kedudukan engkau di sisi aku. Walaulaka, kalau tidak kerana engkau hai Nabi Muhammad, ma khalaqtud dunya wa ahlaha, tidak aku buat bumi dan penduduk bumi. Jadi wa minhu khuliqal asya, min situ min li ta'li, bukan lil makhuz, bukan. Nah, dari kerana Nabi Muhammad tu dijadikan segala sesuatu. Supaya apa? Liyu'arrifahum karamataka wa manzilamataka indi, supaya manusia dan makhluk ni kenal kedudukan Nabi SAW, tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ni maudhu', hadis dalam Musnad Abdul Razak maudhu', tetapi maknanya disokong oleh hadis-hadis yang sahih yang lain. Mana antara lain? Kuntu awalan nabi fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Nabi, ini hadis yang sahih, aku ni ialah nabi yang pertama diciptakan tetapi yang terakhir diutuskan. Ada hadis yang lain, mata tadri annaka nabiyyan, ataupun mata wajabat lakan nubuwah, bila lagi mu sedar kata mu jadi nabi ya Rasulullah. Hadis itu sahih. Jawab nabinya, kuntu nabiyyan, aku sedar aku sudah jadi nabi ni bila wa adamu bainar ruhi wal jasad wa adamu bainat tin wal ma, padahal tu Adam di antara roh dengan jasad, di antara air dengan tanah lagi. Maka kerana makna-makna dia tu disokong dengan hadis-hadis yang sahih, maka ada juga ulama kita yang menakalkan hadis maudhu' tersebut, tapi bukan berpegang dengan hadis maudhu', tetapi makna dia tu disokong oleh hadis-hadis sahih yang lain. Itu yang perlu difahami. Lagi pula perkara tu bukanlah isu usulul aqaid, tetapi furu'ul aqaid, cabang-cabang di dalam perbahasan ilmu akidah, yang mana ulama berselisih pendapat sejak daripada dulu sampai kiamat pun tak akan jadi ijma'. Maka tak boleh kita menyesatkan, mengkafirkan atau sebagainya, melainkan kalau ada yang menggunakan Nur Muhammad tu dengan makna yang fasik, makna yang rosak, seperti menggunakan makna yang difahami oleh falasifah, iaitu al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Yang satu tidak boleh hasil daripada dia melainkan satu. Maka ada kelompok batiniyah berpegang kata Nur Muhammad ni ialah daripada Allah, bukan Allah menjadi. Allah qadim, keluar daripada zat Allah, Nur Muhammad, maka Nur Muhammad juga qadim. Hak ni kafir siapa dia i'tikad lagu tu, dan lain-lain daripada ajaran-ajaran yang sesat. Ini wala'iyadzubillah. Ini di bulan Maulid ni kita setuh bab ni supaya ada baca berzanji. Dalam tu pasti ada wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Sudah sesak kita berzanji. Jangan lagu tu, sabar dulu. Awak sehari dua ni kau baru tahu agama. Alim ulama tutup guru ni tak reti jahil sangat ke? Jadi mudah-mudahan di bulan Rabiul Anwar, Rabi' bercahaya dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, mari kita sama-sama pakat belajar ilmu mengenal Nabi Muhammad SAW. Selain daripada ilmu akidah yang sudah jadi wajib, belajar ilmu sirah an-nabawiyah,
belajar ilmu syama'ilur rasul, syama'il Muhammadiyah, khasaisun nabawiyah, dan apa lagi satu lagi, ya ada 5 ilmu, dalailun nubuwah. Itu 5 ilmu ni kalau kita kuasa, kita belajar, tidak kuasai lah, kita belajar kitab-kitab yang membicarakan tentang 5 ilmu ni. Satunya fardu ain, ini tak boleh nak pilih, ini wajib. Sirah, sirah Nabi, syama'il Nabi, khasais Nabi, dalail Nabi. Ini tidak fardu ain, ini fardu kifayah atau sunat aja. Tapi kalau kita mengaji, maka bertambah-tambahlah makrifah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila bertambah makrifah kita, makrifah yang khasah, dapat mahabbah yang khasah. Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Pokoknya kena kenal, baru ada buahnya cinta. Kalau kenal tu umum, maka cinta pun umum. Kalau kenal tu khusus, maka cinta tu khusus. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat pada siang hari ini dapat manfaat untuk kita semua di hari Jumaat yang penuh barakah ini, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua